Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Rabu 20 Julai bersama saya, Bumawin. Sejumlah 21.5 juta ringgit peruntukan daripada 35 juta ringgit di bawah Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak masih layak untuk dipohon oleh penggiat industri seni kreatif. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Sebastian Ting, setakat ini hanya 13.5 juta ringgit dana yang telah diluluskan. Jelas beliau penggiat industri seni kreatif negeri ini diseru untuk memohon dana tersebut memandangkan tempoh yang singkat dan berbaki 5 bulan lagi menjelang tahun hadapan. Now it's already almost third week of July 2022. So we only have 5 more months there about, and we have 21.5 million money. This is approved in our budget now. We have that money. So we like to ask you for help lah. Tell people, the industry players, that this is the amount of money we have. Please apply as soon as possible. Dalam pada itu, sebanyak 738,000 permohonan bagi dana mudah cara warisan, kesenian dan kebudayaan Sarawak telah diluluskan. Ujarnya jumlah keseluruhan bagi dana tersebut adalah sebanyak 10 juta ringgit dan berbaki 9.2 juta ringgit yang layak untuk dipohon. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat Jawatan Kuasa Penyelarasan Pelancongan Negeri Sarawak di Sibu. Pengurusan persepsi dalam sistem penyampaian awam adalah penting. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, ini bagi memastikan rakyat memperoleh maklumat yang sahih dan tidak terpengaruh dengan berita palsu. Oleh itu, beliau mahu setiap penjawat awam memainkan peranan yang penting dalam memastikan prosedur kerja dilaksana dengan baik. Ujarnya lagi, kejayaan kerajaan tidak hanya bergantung kepada ahli politik semata-mata, malah integriti penjawat awamnya. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan program Pegawai Integriti Bertauliah Siri 30 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Program tauliah yang diadakan sejak 23 Mei lepas itu telah disertai seramai 76 peserta dari pelbagai jabatan kerajaan negeri. Satu produk pelancongan budaya bagi kaum Dayak boleh diwujud untuk menarik lebih ramai pelancong ke Sibu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Samang berkata, sektor pelancongan penting sebagai pemacu kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik selari dengan hasrat kerajaan menjadi negeri maju pada tahun 2030. Boleh mencadangkan cadangan kepada Kerajaan Negeri Sarawak dengan Kementerian Pelancongan supaya kita menubuhkan satu mini culture village di sini. Orang Iban, orang Ulu, begitu juga dengan Melayu, supaya kita menubuhkan satu tarikan kepada pelancong. Justru beliau menyeru kepada Badan Bukan Kerajaan NGO Dayak di Sibu agar bekerjasama mewujudkan produk pelancongan yang boleh menarik pelancong dari dalam dan luar negara. Beliau berucap merasmikan Malam Kebudayaan Dayak di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Katanya produk pelancongan di sesebuah kawasan sangat penting kerana ia merupakan tarikan kepada pelancong. Dalam pada itu, beliau memuji penganjuran Pesta Kebudayaan Borneo BCF yang penganjurannya telah memasuki edisi ke-17. Ia merupakan salah satu platform untuk mengekalkan kebudayaan dan warisan pelbagai etnik di Sarawak. Pemberian insentif kepada pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM merupakan satu pengiktirafan atas kegigihan serta usaha yang dilakukan bagi mendapat keputusan yang cemerlang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik Joseph Chiang berkata, objektif pemberian insentif ini bukan soal wang semata-mata tetapi sebagai ucapan tahniah kepada pelajar atas pencapaian cemerlang mereka dalam SPM. Jelasnya, Kerajaan Sarawak amat mementingkan semua aliran pendidikan termasuklah pendidikan Cina tanpa mengira latar belakang sekolah sama ada sekolah swasta atau kerajaan. This is also my promise to the school, and I will take care of all the schools regardless on which stream they belong to. It's either is private school, it's government school or whatever, so long as it belong to our Sarawak schools, I will always take care of them.
particularly in my constituency. I will give them full support and as well as to encourage the students for further studies. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa Majlis Penyampaian Insentif SPM 2021 di Sekolah Tinggi Katolik Sibu. Tambahnya, seramai 230 pelajar cemerlang SPM melibatkan 4 buah sekolah menengah di Dun Bukit Asek telah dan akan menerima insentif tersebut. Program yang telah bermula sejak Sabtu lepas telah menyantuni seramai 98 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sacred Heart dan Sekolah Tinggi Katolik Sibu. Sebanyak RM7,000 nilai kompaun telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNACP Cawangan Limbang terhadap peniaga yang gagal mematuhi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan yang ditetapkan setakat ini sejak Januari lalu. Menurut Ketua Cawangan KPDNACP bahagian Limbang, Pulnama Tarah, kompaun yang telah dikeluarkan itu merangkumi 60 kes di bawah Akta Kawalan Harga Barang, Bekalan dan Tanda Harga. KPDNACP Cawangan Limbang telah menghasilkan 60 kes dan daripada jumlah 60 kes ni 45 kes melibatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, 4 kes melibatkan Akta Kawalan Bekalan dan 11 kes dia melibatkan Akta Timbang dan Sukat. So, kesemua akta ni adalah yang dekat dengan pengguna dari segi penipuan tanda harga, bekalan dan juga timbang dan sukat dari segi dia punya kuantiti lah, timbangan tu, dan telah menghasilkan 7,000 kompaun. So yang selebihnya masih dalam siasatan dan kita tunggulah hasil siasatannya. Pulnama turut menegaskan agar para peniaga tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga barang tanpa munasabah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat pemantauan kawalan harga barang di beberapa premis perniagaan di daerah Limbang. Dalam pada itu, beliau menegaskan pihaknya akan terus melakukan pemantauan dari semasa ke semasa bagi memastikan bekalan makanan di Limbang sentiasa mencukupi. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Sarawak mengambil maklum berkenaan aduan penduduk kampung Sinop Hilir, daerah Subis Berkenu yang belum dihubungkan dengan sistem saluran paip seperti yang dilaporkan salah sebuah stesen televisyen swasta. Jebab menerusi kenyataan medianya memberitahu sebagai sebuah agensi kerajaan Sarawak yang bertanggungjawab terhadap pengurusan sistem bekalan air di kawasan luar bandar adalah menjadi keutamaan bagi mereka untuk menyelesaikan isu-isu bekalan air yang masih membelenggu penduduk di kampung tersebut. Menurut kenyataan itu lagi, satu projek iaitu projek bekalan air luar bandar dari kawasan Siwak ke Jalan Pesisiran Pantai Miri telah diluluskan oleh pihak Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan Jebab Sarawak telah diamanahkan sebagai agensi pelaksana. Projek bekalan air yang dianggarkan bernilai kira-kira RM39 juta itu melibatkan kampung Sinop Hilir dan kini masih dalam fasa reka bentuk. Sementara itu, Ketua Kampung Sinop Hilir, Ramli Talib, bersyukur apabila 8 buah rumah di Kampung Sinop Hilir bakal menikmati bekalan air bersih selepas penantian penduduk Kampung Sinop Hilir selama 10 tahun akhirnya terjawab selepas Jebab memberi keutamaan pemasangan paip berkembar ke kampung berkenaan. Jelas beliau sememangnya kampung tersebut tiada bekalan air bersih dan hanya bergantung dengan air tadahan hujan dan sungai. Beliau berkata demikian semasa menghadiri taklimat bersama Jebab Sarawak bahagian Miri. Baik, ekoran Perintah Kawalan Pergerakan akibat COVID-19 terdapat beberapa fasiliti sukan di bawah Kementerian Belia dan Sukan memerlukan pembaikan segera bagi memastikan ia dapat digunakan kembali. Pada masa yang sama, terdapat juga fasiliti kementerian digunakan sebagai pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC.
saya ingin melihat sendirilah apa yang perlu dilakukan. Dan kadang-kadang kerana lebih 2 tahun tidak dipakai, memang adalah kerana orang pun tak dapat keluar untuk kerja ke stadium dan sebagainya atau menggunakan padang ini. We have to look into the repair works within to put a list, and then hopefully by next year kita dapat to repair to a state that everybody can go and use sekali lagi. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentab Jabu berkata demikian kepada RTM semasa melakukan tinjauan ke Stadium Bintulu. Tindakan segera ujarnya akan dilakukan oleh kementerian bagi memastikan fasiliti sedia ada dapat digunakan sepenuhnya. Bercakap tentang penganjuran kejohanan memanah Majlis Sukan Sekolah MSS Sarawak 2022 yang sedang berlangsung di Stadium Bintulu bermula 17 hingga 21 Julai ini, beliau percaya usaha Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak itu memberi peluang kepada atlet memanah kembali beraksi di pentas sebenar. Ini menunjukkan kita ada pool atlet yang bersama dalam sukan ini, dan kita ingin melihat kalau banyak penyertaan, banyak lagi kita dapat pilih ke peringkat yang lebih tinggi lagi seperti sampai ke SUMA ataupun ke skuad negara. Sementara itu, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah PPD Tatau Sebawah Sektor Pembangunan Murid Zulfadli Ahmad menjelaskan kejohanan tersebut merupakan kali kedua dianjurkan oleh PPD Tatau Sebawah. Ini adalah penganjuran kali kedua kita di PPD Tatau Sebawah, di mana yang pada kali pertama itu kita telah adakan pada tahun 2020. Okey, untuk kejohanan kali ini kita telah menerima sebanyak 11 pasukan daripada 11 bahagian, di mana melibatkan seramai 188 jumlah atlet bersama dengan 72 pegawai kejohanan. Kejohanan memanah itu mempertandingkan acara recurve bagi lelaki dan perempuan kategori usia 12 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah dan 18 tahun ke bawah. Baik saudara, sekian berita Pagi Sarawak edisi Rabu 20 Julai. Pastikan anda terus mematuhi SOP yang ditetapkan untuk mengelak jangkitan COVID-19. Salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.